Faris antara rakan wartawan yang mengikuti perkembangan dari mula Allahyarham masuk ke hospital sehingga ke waktu ini dan juga mungkin pernah bekerjasama dengan Allahyarham ketika di Media Prima dahulu. Kalau Faris boleh kongsikan mungkin rentetan perjalanan hari ini daripada hospital sehingga ke masjid dan insya-Allah nanti selesai pengkebumian. Faris. Baik Ihsan, sebenarnya terlalu banyak sebenarnya kenangan kalau saya katakan bersama dengan Allahyarham kerana sebelum ini ketika berkhidmat di Media Prima Berhad, Allahyarham sangat sinonim dengan sebagai seorang sifu atau guru untuk pengucapan awam untuk kita train. Kebanyakannya Allahyarham adalah antara sosok yang kita katakan legenda yang sentiasa akan memberikan kerjasama, sentiasa akan memberikan ilmunya, tidak lokek ilmunya kepada sesiapa saja yang masuk ke dunia penyiaran atau kewartawanan. Ya, sejak 14 hari saya fikir begitu. Sejak Allahyarham dimasukkan ke hospital, saya sempat untuk melihat Allahyarham ketika itu di ICU. Dan keadaannya seperti kita tahu, seperti yang kita laporkan, sehinggalah uh, pada jam 10.43 sebenarnya secara tepatnya, pada jam 10.43 di ICU di hospital di Petaling Jaya, Allahyarham telah pun disahkan memboskan nafas terakhir dan jenazah telah pun diuruskan oleh ahli keluarga. Ahli keluarga Allahyarham juga, saya dah sampai ke Masjid At-Taqwa sebenarnya, nampak Fida Aziz sebelah tadi, dan jenazah telah pun sekarang sedang dimandikan sebenarnya dan akan dikafankan sebelum jenazah disolatkan di masjid ini. Sebagaimana mana Fida Aziz katakan, ia memberi ruang, keluarga memberikan ruang sedikit untuk Allahyarham, diberikan ruang untuk rakan-rakan Allahyarham untuk datang memberikan penghormatan terakhir sebelum jenazah dikebumikan di tanah kuburan Bukit Kiara. Cerita mengenai dengan sosok Raymond Goh ini, dia macam Fida Aziz, macam Ihsan Yahya, macam saya, sejak kecil kita melihatnya di TV. Sehinggalah saya dapat bekerja selama 8 tahun bersama Allahyarham. Yang terakhir kali saya jumpa adalah masa raya hari itu. Ketika itu kita berbual seperti biasa. Beliau seorang yang kita katakan sangat rendah diri, walaupun kita tahu pengalamannya itu terlalu besar. Tetapi beliau tidak menganggap sesiapa saja yang masuk dalam dunia kewartawanan ini sebagai junior ataupun senior. Semua dilayan dengan begitu tertib, semua dilayan sama saja. Itu antara sifat Allahyarham, dan sifatnya pemurah dan begitu juga sangat ramah, mesra dengan kawan-kawan. Ini semua kenangan-kenangan yang tak boleh saya lupakan sebenarnya, Ihsan. Sosok seorang sahabat yang telah pun pergi ke negeri abadi dan akhirnya kita tahu kisah hidup Allahyarham Raymond Goh ini, jasanya itu terlalu besar untuk dunia penyiaran. Dan saya fikir sebentar lagi mungkin lebih ramai, seperti mana Fida Aziz kata, ramai sebenarnya ada dalam WhatsApp group kawan-kawan semua, yang kawan-kawan lama yang cakap akan datang, semua yang akan datang, semua agak terkejut dengan pemergian Allahyarham ini, kerana kita tahu dalam tempoh 14 hari ini kita terus mendoakan agar Allahyarham sembuh seperti sedia kala. Tetapi inilah keadaannya, di mana Allahyarham telah pun pergi menghadapi ilahi. Sudah tentu satu kehilangan yang sangat besar sebenarnya untuk dunia penyiaran. Kalau banyak sebenarnya cerita yang mungkin di sebalik berita yang saya nak kongsikan, tapi terlalu banyak sebenarnya. Semua kenangan-kenangan di media sosial juga, rakan-rakan daripada media sosial Allahyarham. Kalau ikutkan masa PKP dulu sebenarnya, Ihsan, terdapat media sosial di mana Allahyarham aktif memberikan motivasi ketika ramai yang rakyat Malaysia down ketika itu. Allahyarham antara sosok yang sentiasa memberikan kata-kata positif untuk bangkit semula. Sehinggalah di platform TikTok juga, Allahyarham juga sentiasa, kalau kita tengok scroll balik, ada beberapa video yang diambil oleh Allahyarham live sebelum beberapa hari sebelum Allahyarham dikejarkan ke hospital akibat stroke. Tapi itulah, kita katakan, kenangan ini tidak akan kita lupakan. Tetapi perjalanan Allahyarham Raymond Goh ini merentasi media, tidak kira jenama media apa saja, tetapi inilah legenda
yang akan kita kenang sampai bila Ihsan. Mhm. Baik, Faris, satu lagi perkara penting untuk kita faham apabila kita bercakap berkaitan dengan seorang penyampai berita ataupun orang yang telah pun berada dalam media beberapa dekad contohnya. Tetapi dalam masa yang sama untuk generasi berbeza seperti Faris, seperti saya dan juga yang lain-lain mungkin, bagaimana kita belajar sesuatu yang besar daripada seorang penyampai berita seperti Allahyarham ini? Okey, antara lesson ataupun pengajaran yang diberikan kepada saya oleh Allahyarham adalah kita jangan takut untuk mencuba benda baru dan sentiasa faham apa yang kita nak buat. Itu Allahyarham sentiasa didik masa saya berada di Media Prima dulu. Sentiasa tahu apa yang kita buat dan sentiasa yakin dengan pengucapan awam kita. Dan kena ada substance setiap apa yang kita katakan. Itu antara latihan-latihan ataupun itu antara ilmu yang dikongsi oleh Allahyarham. So, saya bila dah beberapa tahun di dalam dunia penyiaran, bila kita tengok perkara yang sama juga dicurahkan oleh Allahyarham melalui laman sosial di TikTok-nya, bagaimana untuk pengucapan awam yang terbaik, bagaimana untuk menjadi seorang media practitioner yang terbaik, bagaimana untuk tidak kekok untuk bercakap di depan orang ramai. Ini antara ilmu-ilmu yang sentiasa diberikan oleh Allahyarham Remenggo kepada semua, tidak kira bukan hanya wartawan penyiaran tetapi rakyat Malaysia. Kerana kita tahu dalam keadaan ekonomi ketika ini ada juga rakyat Malaysia yang terpaksa meninggalkan kerja lama, pergi ke kerja baru. Mungkin bukan dunianya, mungkin bukan fortenya, tetapi apabila mereka takut ataupun mereka tak tahu macam mana skill untuk bercakap pengucapan awam itu, saya selalu tengok live Allahyarham Raymond. Beliau sentiasa akan menjawab soalan, akan memberikan tips-tipsnya bagaimana ilmu seorang legenda ini tidak kerekut dan sentiasa diberikan kepada rakyat Malaysia. Jadi banyak perkara-perkara yang kita boleh belajar sebenarnya, baik wartawan junior ataupun senior. Ini antara ilmu, antara jasa Allahyarham Remenggo yang tiada tolok bandingnya sebenarnya. Beliau sentiasa sepanjang hidupnya sentiasa akan membantu sesiapa saja. Tidak kira lapisan masyarakat apa, berbilang bangsa dan sebagainya, umur, tidak kira sesiapa saja yang ingin bantuan beliau dari sudut pengucapan awam, dari sudut skill-skill sebagai seorang legenda, beliau sentiasa ada di sana. Itulah Allahyarham Remenggo. Baik, terima kasih Faris Azman.